Okay, kita nak cerita pasal jual rumah. Time COVID ni, sebelum COVID pun kan, tapi time COVID ni lagilah ramai yang terdesak nak menjual rumah kan. Mungkin dah tak mampu. Ada beza Syahman Ni ada lampu dengan tak ada lampu. Time COVID ni mungkin ramai yang terdesak nak jual rumah dengan segera. Tapi macam mana nak jual rumah tu? Itu yang saya nak ceritakan. Sebenarnya rumah ni rumah tuan-tuan, rumah kawan-kawan, rumah sendiri. So, untuk menjual rumah sendiri tak ada masalah dari segi undang-undang. Owner boleh menjualkan rumah tersebut. Ada dua lagi pihak yang dibenarkan dalam undang-undang untuk menjual rumah, iaitu seorang lagi adalah real estate negotiator ataupun real estate agent. Yang kedua adalah peguam. Dua orang ini dibenarkan dari segi undang-undang untuk menjualkan rumah kita selain daripada kita sendiri sebagai owner. Kena ingat 3 pihak saja yang dibenarkan. Pertama owner, kedua real estate agent ataupun real estate negotiator, ketiga adalah lawyer. Itu saja. Selain daripada 3 orang ni tak boleh. Tiba-tiba ada broker mana kan, konon-konon macam agent. Better ada ring light. Oh, terima kasih Cik Roslan. Okey, saya nampaknya bergunalah ring light ni. Mungkin saya kena beli satu lagi ring light kot supaya lagi terang kan. Kita test satu-satu dulu. Lama-lama mic saya pun mic profesional. Mana tahu? Okey, tadi kan, kalau nak jual sendiri boleh, nak lantik agent pun boleh, ataupun lawyer pun boleh. Cuma lawyer ni dia lain lah sikit sebab dia pun sibuk dengan kerja-kerja conveyancing kan. So, kalau dia ada connection macam tu lah biasanya dia orang boleh jualkan. Tapi kalau real estate negotiator ataupun real estate agent, mereka lebih agresif untuk menjual, lebih serius untuk menjualkan kerana mereka commission base. Mereka nak hidup dengan duit commission yang diorang jualkan rumah tu. Kalau dari segi istilah sebenar, dari segi law-nya dipanggil agency fee. Agency fee tu kalau kita faham commission lah, tapi tak nak bunyi macam commission, kita pakai lagi istilah agency fee. Hai Zura. Wow, naik motor Zura online ni, otai ni. Okay, so jadi kalau nak jual sendiri boleh ataupun tidak lantik orang lain. Kalau lantik real estate negotiator atau real estate agent pun boleh. Okay, apa beza real estate negotiator dengan real estate agent? Sebenarnya yang mempunyai lesen adalah real estate agent, REA. Dia ada lesen E-number. Tapi real estate agent ni kan dia dah senior. Macam kalau dalam company tu dah bos kan. Takkanlah bos nak buat semua kerja. Nak jual 20 rumah, 30 rumah, 400 rumah. Dia pun tak sempat. Jadi dia akan melantik orang-orang lain sebagai tim dia. Dan orang-orang tu berdaftar dengan dia. Berdaftar dengan lembaga BOVIA, Lembaga Penilai Pentaksir dan Ejen Hartanah. Berdaftar dengan lembaga tu dan memegang jawatan sebagai real estate negotiator. So sebenarnya setiap real estate negotiator dia sebenarnya attach kepada satu orang real estate agent. Bergantung pada lesen-lesen tu lah. Dan kalau saya tak salah dari segi law, seorang real estate agent boleh ada 20 orang real estate negotiator yang berdaftar. Dan ada boleh tambahan lagi 10 orang macam tu lah. Hai Khalida, hai Syamin, wow. Anis Faisha, lama macam tak jumpa dekat Facebook. Okay. So apabila sebagai owner melantik seorang real estate agent ataupun real estate negotiator, okay, perkara ni paling penting yang kawan-kawan kena tahu. Yang biasanya owner tak ambil tahu, tapi perlu tahu, wajib tahu. Iaitu, adakah kita melantik agent tu, kita panggil agent je lah real estate negotiator, real estate agent tu, REA, REN tu kita panggil agent je lah, bahasa pasar je. Adakah dia melantik rent tu ataupun agent tu secara eksklusif ataupun tak? Ini soalan penting. Kalau eksklusif, maknanya dia hanya lantik seorang tu je. Orang tu je, seorang-seorang. Maknanya dia mungkin macam, aku tak nak deal dengan banyak-banyak agent. Engkau lah yang aku percaya, kau tolong uruskan. Seorang je. Jadi nanti ada borang pelantikan agent, kita panggil authorization to sell. Borang penyerahan kuasa kepada agent untuk menjual dari secara eksklusif. Eksklusif tu maknanya tak boleh ada agent lain dah. Sebagai owner, jangan lantik agent lain dah untuk jualkan kalau kita dah lantik agent yang pertama tadi sebagai eksklusif. Sebab salah.
satu RA dah boleh 50. Oh, okey, terima kasih. Dah ada perubahan. Satu RA boleh hadiah 50 RN sekarang. Okey, terima kasih atas info tu. Alright, okey, balik tadi. So tak boleh ada kita dah lantik eksklusif, kita pergi lantik orang lain juga. So kalau dah terlantik eksklusif tadi, dia ada biasanya ada expired date tau. Kita lantik eksklusif tu sampai berapa bulan. Sehingga tarikh tu tak expired, memang kita tak boleh lantik ejen lain. Kalau ada ejen lain nak jualkan rumah kita cakap dengan dia, tolong deal dengan ejen yang pertama tadi sebab kita dah bagi dia eksklusif. Kalau ada orang lain tengok rumah tu pun okey, kena deal juga dengan ejen yang kita dah lantik eksklusif tu. Sebab hanya dia sahaja yang boleh uruskan. Bunyi macam tak best kan kepada owner? Memang macam tak best. Tapi sebenarnya apabila ejen dilantik eksklusif, dia akan lebih terharu. Macam aku diberi tanggungjawab sebagai eksklusif untuk rumah ni. So dia lebih terharu, dia lebih rasa bertanggungjawab dan dia akan push rumah ni lebih lagi berbanding korang pergi lantik 2-3 orang ejen. Ada setengah owner ni kadang-kadang dia lantik sampai 10 orang. Ataupun kadang-kadang dia blast, dia yang blast dekat WhatsApp tu. Selalunya kita blast cari buyer kan, ejen yang blast mencari buyer. Ini tak, owner yang blast dekat WhatsApp dekat dalam 20 orang ejen, tolong jualkan rumah aku. So kadang-kadang macam ni ejen tak berapa motivated. Sebab ejen pun kita pun memilih. Macam kau lantik 20 orang kot, buat letih aku letak iklan lah apalah, dundang, nanti ejen lain pula yang dapat jualkan. So kalau terlalu banyak ejen, biasanya ejen dah tak motivated dan at the end tak ada siapa pun yang akan seriously berusaha menjual rumah anda. Itu cerita pasal eksklusif. Dan sekiranya kita dah lantik eksklusif, kemudian kita pas dekat ejen lain tanpa beritahu dia, benda ni salah dari segi law, silap-silap boleh kena saman. Kalau rumah murah-murah tu macam 100,000 tu mungkinlah tak kisah sangat. Tapi kalau rumah mahal kan, ada kesan-kesan legal pula di sebaliknya, boleh jadi kes saman pula nanti. Especially kalau macam shop lot ke kan, yang mahal 1 juta dekat 1 juta tu. Okay, so boleh lantik lebih daripada satu ejen, tapi make sure bukan eksklusif. Dan make sure sesama ejen ni faham lah. Cik, saya lantik cik ni bukan eksklusif tau. So cik boleh lantik orang lain juga. Saya lantik cik bukan eksklusif, so saya akan lantik orang lain juga. Mungkin ada 2 orang ejen ke yang akan tolong jualkan rumah ni. Macam tu Okay. Itu kalau itu pasal eksklusif. Kemudian apabila ejen tadi dia dah iklankan rumah, tu, jadi dia dah ada orang, katalah dia dah bawa orang tengok rumah apa semua, dindang. Ada orang yang berminat. Bila ada orang berminat, orang tu pembeli tadi akan bayar duit booking. Duit booking akan diletakkan dalam akaun bank agensi tadi. Agensi tadi. Terima kasih Syaman. Syaman kata saya setuju buat ejen eksklusif tu. Pengalaman saya sendiri lagi cepat jual rumah terjual. Ya, betul. Sebab ejen lagi semangat. Sebab dapat eksklusif. Kalau tak eksklusif, yalah. Macam tu lah. Okay. So, apabila ejen dapat jual, duit tu akan diletakkan. Pak dulu dalam account bank estate agent. Account bank agency tadi. Kalau macam contoh macam saya bawa Oriental. So, duit tu kita letak dalam account bank Oriental dulu. Kita tak terus serah pada owner tau. Ada setengah owner tak faham. Mana duitnya? Mana duit booking? Tak boleh. Sebab orang booking tak semestinya on lagi. Kadang-kadang loan dia tak lepas. Memanglah sekarang ni dah banyak kita buat syarat. Kalau loan tak lepas, kita akan refund 100% duit tu. So kalau duit tu dah pergi kat owner pula mungkin dah pergi tukar kereta, baiki kereta, beli baju baru ke apa kan. Dan tiba-tiba loan tak lepas, mampus. Owner nak pulang balik pun dah tak ada duit. Macam tu. Ataupun kadang-kadang very innocent. Loan lepas apa semua, tapi ada isu-isu lain. Macam saya pernah juga ada deal, owner kehilangan, dia dah terhilangkan geran asal. Maknanya rumah ni dah tak ada bank, tak ada loan bank, geran hilang. Itu pun jadi leceh. Kalau ikut law, kalau dah macam tu, maknanya owner gagal memberikan maklumat ataupun dokumen yang diperlukan untuk menjual sesebuah rumah, buyer boleh cancelkan deal tu dan boleh dapat balik sepenuhnya apa yang duit booking yang dia dah bayar. So bayangkan kalau owner dah ambil duit tu, dah guna buat benda-benda lain. So sangat berisiko. That is why duit booking hanya akan diletak di agensi punya account bank. Kita sebagai agensi akan jadi stakeholder, akan memegang duit tersebut. Sebagai buyer juga, sebagai buyer pula ia lebih selamat sebab
duit tu tak diberi terus kepada owner. Duit tu diletakkan kepada pihak ejen tadi, maknanya dia pihak ketiga, orang tengah. Lebih selamat. Kalau ada apa-apa berlaku, boleh minta refund. Apa-apa berlaku tadi yang dibenarkan dalam perjanjian tu lah, dalam persetujuan tadi, macam biasanya loan tak lepas ataupun ada isu-isu melibatkan owner tadilah. Tapi kalau dia sengaja booking nak cancel, booking nak kasi, memang tak lah, memang burn lah. Memang burn lah kalau saya saja booking test macam tu. Okey, jadi isunya kat sini, kalau kawan-kawan membeli direct dengan owner macam mana? Kalau beli daripada ejen, selamat sebab duit booking masuk dalam account bank agency. Tapi kalau beli direct dengan owner, ramai kadang-kadang orang macam, beli dengan owner lah best, dapat diskaun lebih, dapat pujuk, kode-kode sikit, so lagi bagus kan. Ramai yang berfikiran begitu. Saya tak nafikan ada kalanya memang lebih boleh dapat diskaun lebih banyak, tapi ada kalanya mungkin anda beli pada harga lebih mahal kalau anda tak tahu harga pasaran. Sebab owner ni kadang-kadang dia memang nak jual harga mahal je kan. Jadi bila kawan-kawan, bila anda beli daripada owner directly, mana nak letak duit tu? Okey, sekiranya beli direct dengan owner tak melalui ejen, jangan bayar duit tu kepada owner secara terus, sebab takut kes tadi tu lah, owner hilang, owner tak nak pulangkan, whatever tu. Jadi kalau betul dah tengok rumah tu dah berkenan, owner jual sendiri tak pakai ejen, kita pun berkenan, okey, esok je tu cepat-cepat call lawyer. Kita sendiri lantik satu lawyer. Tak kisahlah lawyer yang kita dah biasa ke. Kalau kita tak ada kenal lawyer, tolong tanya kawan-kawan yang biasa dengan urusan sebegini, ada tak lawyer yang okey yang boleh recommend. Okey. So telefon lawyer, cakap, cik saya ni tadi semalam petang saya tengok satu rumah, contohlah kan, dekat Sarjana Impian, katalah kita just shoot satu tempat. Hai Kak Ru Ashraf, lupa nak cakap hai. Okey, saya petang semalam saya tengok satu rumah dekat Sarjana Impian, saya berkenan lah, harga pun dah okey, dah deal semua, so saya nak beli rumah ni. Boleh tak saya nak letak duit booking dekat lawyer? Macam tu. Kita mesti kena ada third party, pihak ketiga untuk pegangkan duit booking kita. So, kita beritahu lawyer, kita nak beli rumah ni, letak duit dekat account bank lawyer, lawyer pula akan bagi tahu owner. Cik, ni klien saya ni nama dia, nak beli rumah cik kan, macam yang dah dipersetujui semalam. Okey, so dia dah bayar duit booking kat saya. So biasanya lawyer dia boleh buat satu, dipanggil surat niat. Surat niat, letter of intent. Dia akan buat letter of intent. Letter of intent tu mengatakan owner setuju untuk menjualkan rumah tersebut kepada klien dia dengan harga sekian. So duit tu parking dekat account bank lawyer supaya lebih selamat. Okey. So hati-hati jangan bayar directly dekat owner. Kalau beli rumah tak melalui ejen. Itu juga bahaya kalau beli rumah daripada broker-broker haram. Hai Ira. Hai Cik Kamarul. Itu juga bahaya beli rumah daripada broker haram. Sebab broker haram ni biasanya nanti dia suruh kita bank inkan duit booking dekat akaun bank dia. Takut-takut hari ni kita bayar booking, esok kita call dia, nombor yang anda dah tiada dalam perkhidmatan. Habis. Nampak tak? Risiko tu, risiko, mampus. Kalau duit booking tu 1,000 tak apa lagi. Kalau duit booking tu 9,000, harga rumah 300,000, 3% 9,000. Kau esok call tiada dalam perkhidmatan, habis. So, hati-hati di mana kita park duit booking kita. Okey, seterusnya dah dapat duit booking. Dan barulah ejen akan uruskan lah. Ataupun kalau kita jual directly tadi, buyer akan uruskan loan. Bila loan dah lulus, barulah lawyer akan prepare perjanjian jual beli. Jangan terbalik. Kecuali mungkin kalau LPPSA dia ada isu sikit. Itu isu tepi sikit. Tapi kalau loan bank, mesti dapat pinjaman dulu, barulah sign perjanjian jual beli. Barulah minta lawyer prepare perjanjian jual beli. Sebab kalau loan tak lepas, at least peguam tak buat apa-apa sangat lagi. Peguam tak prepare SMP. Kalau loan tak lepas, perjanjian jual beli belum ditandatangani. So masih boleh nak cancel kan, nak minta refund apa semua. Kalau dah tersign, pening. Lawyer nak kena bayar, nak cancel pun dah tak boleh. Sebab biasanya termsnya, bila masa sign SMP, itulah dah kita dah bayar baki deposit 10%. Baki maknanya kita dah bayar tadi mungkin katalah 3% ataupun 3.18%. So masa sign SMP kena cukupkan lagi 6.82 supaya total tu jadi 10%. Unless ada deal yang lain. Okey, untuk sub sale sebenarnya dia tak ada standard procedure.
Dia sebenarnya macam betul-betul deal. Okey, saya nak beli rumah cik ni 300,000 tapi saya ada deposit 5,000 je. Saya tak ada pun deposit sampai 30,000. Kalau owner setuju, okey, deal. Bayar 5,000 je, lepas tu you buatlah loan penuh. 100% loan kan. Sekarang rumah pertama ada 100% loan. Hai Hafifi. Yes, Hafifi. Tapi kalau owner tak setuju, no, I don't want. Aku nak, kalau kau nak beli rumah aku, kau kena ada 10%. So, kenalah. Kalau kita betul berkenan dengan rumah tu, kita kenalah follow terms tadi. Sebab benda ni atas persetujuan bersama. Ada juga kes macam, okey, cik nak jual 300,000 ya. Macam ni lah, saya ada 10%. Tapi saya nak minta nego. Boleh tak daripada 300,000 kita turunkan harga 290. Tapi saya ada cik 29,000. Mungkin owner macam, okey, minta kurang 10,000. Tapi dapat 10%, dapat 29,000 masa saya SMP. So, why not? Possible. Sebagai buyer, kita boleh deal macam tu. Ataupun kalau contoh macam, cik boleh tak turun daripada 300,000 turun 250,000 je. Lepas tu duit booking ada tak? Duit booking saya pun ada 1,000 je. Mungkinlah owner tak berminat. Sebab dia kata, kau dah lah minta turun gila kau punya. Deposit pun tak ada kan? So, tak menarik. Kena benda ni biasanya dua-dua pihak setuju dan kita boleh jadikan tu sebagai deal dan kemudian inform lawyer yang prepare SMP tu. Bagi tahu lawyer detail. Okey, perjanjiannya macam mana? Kalau melalui ejen, biasanya ejen yang inform lawyer. Tapi kalau beli direct, kena bagi tahu lawyer. Okey, dealnya macam ni. Dealnya harga 290,000, deposit 5,000 sahaja, tak bukan 10%. Kemudian saya boleh markup. Perjanjian jual beli tu boleh markup ikut harga pasaran. Mungkin harga pasaran maksud tu 320 kan. So perjanjian jual beli boleh buat 320 sebab saya nak buat loan lebih. Kena beritahu. Dan kalau kadang-kadang ada orang, ada owner, ini satu lagi. Hai Kak Yura, hai. Wow. Kak Yura dah lawyer sekarang. Apa tadi? Okey. Katalah kan sekarang ni macam banyak kes owner jual dengan perabot tau. Maknanya dia jual rumah tu fully furnished. Ambil lah, tak apalah. Aku nak Lego je. Aku ambil balik peti ais, kipas angin, apa semua, sofa, katil ni pun pening juga. Tak tahu mana nak letak kan. So banyak juga kes owner jual sekali dengan perabot. Okey, itu di pihak owner. Di pihak buyer, masa kawan-kawan pergi tengok rumah tu, be clear. Clearkan, clarifykan dengan ejen ataupun dengan owner, adakah rumah ni dijual dengan perabot? Tanya siap-siap, jangan assume. Jangan ingat, rumah ni ada perabot, mesti confirm. Hai Sadah. Hai Cik Bija. Wah. Okey, adakah rumah ni dijual dengan perabot? Kalau ya, okey, senaraikan. Ingat dan senaraikan perabot-perabot tu. Tapi kalau tidak, dia kata taklah, saya bukan jual dengan perabot ni, saya ambil perabot ni. So kita kena clear benda tu. Ada juga kes owner dia ambil certain perabot dan dia tinggalkan certain perabot. Ini pun kena clear. Kadang-kadang dia orang macam okey, perabot yang mudah alih dia ambil. Tapi macam aircon kadang-kadang dia tinggalkan. Biasanya kipas dengan lampu yang biasanya owner tinggalkan lah. Saya tak sure ada tak owner yang nak cabut kipas dengan lampu. Tapi biasanya kipas dengan lampu memang dia orang tinggalkan. Tapi benda-benda lain. Dan biasanya kalau kabinet dapur, built-in wardrobe, built-in TV kabinet, biasanya owner tak tarik lah. Sebab tarik, cabut pun buat apa kan, bukan berguna kat tempat, kat rumah baru dia. So biasanya benda-benda built-in memang akan kekal dan akan, maknanya bila kita beli rumah tu nanti kita akan dapat. So that is why juga benda-benda built-in ni boleh meningkatkan harga pasaran. Maknanya kalau rumah lain boleh jual 300,000, tapi sebab dia ada kabinet dapur built-in, ada built-in wardrobe, ada built-in TV kabinet, mungkin dia ada buat renovation lagi, kalau tak ada tile jadi ada tile. So mungkin boleh jual dengan harga 320,000, lebih mahal daripada rumah lain. Macam tu. Hai Ta, hai Cik Sukri. Terima kasih muncul dekat Facebook live saya. Hai Amir, wow. How are you? How India now? I hope everything there is good. Okay, sorry berpeluh-peluh dah saya. Okay, so make sure perabot tu clear. Perabot tu clear. Adakah dijual dengan perabot ataupun tidak? Kalau ada perabot, nanti bagi tahu lawyer. Cik, masa saya tengok rumah ni ada perabot dan owner setuju untuk jual rumah ni dengan perabot. Jadi, buat senarai.
Kalau beli daripada ejen, biar ejen yang dapatkan senarai perabot tu daripada owner. Dia orang bincangkan, dia orang senaraikan dan masukkan dalam perjanjian jual beli. Jangan take advantage benda ni tau. Kalau tak ada janji ada perabot tapi dalam SMP tak tulis, tak ada senarai perabot tu, dah korang dapat rumah nanti tengok-tengok rumah tu kosong, jangan menangis. Tak guna sebab dalam perjanjian jual beli tak ada perabot. So kena make sure. Even tahun lepas saya ada jualkan satu rumah, yang ini dia ada term sebegini pula. Owner kena baiki leaking sebab ada nampak macam ada leaking sikit. Kena baiki leaking di bumbung dan kena pasang sinki dekat tiga-tiga bilik air tu. Pasang sinki tu. Sebab masa saya bawa orang tengok rumah tu, sinkinya dah tercabut. Sinkinya dah tercabut. Lepas tu macam tempat tangki flush tu ada tak boleh flush. So dia buat syarat, okey, baiki leaking, pasang sinki bilik air dan baiki flush supaya tandas boleh digunakan. So kita tulis tahu dalam perjanjian jual beli. Jadi benda ni boleh dikuat kuasa dan owner kena buat. Itu terms-terms yang perlu, yang mana dah dipersetujui, perlu diletakkan dalam perjanjian jual beli. Okey, boleh faham? Alright. So bila dah sign perjanjian jual beli dan tinggal biar lawyer deal lah. Lawyer lah akan uruskan. So sebagai owner dan sebagai pembeli, korang kena selalu follow up jugalah dengan lawyer. Tapi janganlah terlalu kerap sangat follow up. Tentang setiap minggu call. Aduh, nanti lawyer pun stress juga kan. Kesian lah pula dalam keadaan sekarang work from home. At least macam, okay, tanya, okay, sekarang kita dah kat progress mana cik? Okey puan, kita kat progress mana? Okey, agak-agak progress ni ambil masa berapa lama? Kalau lawyer tu kata, mungkin saya ingat nak dapat konsen daripada jual tanah ni dalam keadaan work from home ni saya rasa sebulan lah. Contoh. Okey, cukup sebulan barulah call lawyer balik. Macam mana? Ada feedback tak? Dah dapat tak keputusan konsen daripada pejabat tanah? Macam tu. Ataupun sekarang ni developer dah bankrupt, kena contact insolvency pula. Okey, berapa lama? So kita kena follow up progress tu. Jangan harap ejen ke, jangan harap lawyer yang sendiri buat. Tak ada. Kita sendiri sebagai owner, sebagai pembeli kena follow up. Hai Izzuddin. Hai Adrian. Hai Kak Pai. Wow. Kak Pai pun ada. Hai, ini makcik saya. Kasih Raudah makcik saya. Assalamualaikum. Okey. So, lepas tu bila proses dah selesai, barulah lawyer, bank kita akan bayar full dekat pembeli, dekat penjual, owner. Dan bila dah bayar full rumah tu, barulah rumah tu menjadi hak kita. Setakat kita bayar booking RM5,000 ke, kita bayar 10% ke, itu belum jadi hak kita lagi. Masih lagi owner, rumah owner. Kalau owner ada penyewa, masih lagi owner boleh menyewakan dan boleh mengutip duit sewa tu. Macam tu. Dah bayar full, barulah kita dapat kunci dan barulah kita boleh masuk rumah tu. Dalam keadaan sebagaimana kita tengok rumah tu lah. Maknanya dalam masa kita tengok rumah tu contohnya ada 3 bilik. So kenalah ada 3 bilik. Tak bolehlah owner pergi pecahkan bilik jadi 2 pula kan. Kalau janjinya ada perabot, kena adalah setiap perabot yang ada tu. Macam tu. Okey, ini pada owner pula. Kalau owner ni, katalah owner tadi dia lantik satu ejen. Kemudian dia rasa macam dah 2 bulan, 3 bulan ejen ni macam tak dapat jual lagi lah. Mungkin yelah kan. Tak semestinya salah ejen. Mungkin memang harga tu susah nak jual. Memang dalam keadaan COVID ni memang agak tough nak jual. Rumah dia tu pun mungkin bukan rumah yang hot yang semua orang nak beli. Okay, so mungkin ambil masa. Katalah lepas 3 bulan dia macam, ejen ni tak boleh pakai lah. Okay. Ejen yang pertama tadi dia dah pergi tangkap gambar, dah iklankan. Dan kita pun sebagai owner kan, kita pergi message owner ejen tu. Cik, hari tu ada tangkap gambar tak rumah tu? Saya nak tengok lah rumah tu, gambar tu. Sebab saya dah lama dah tak tengok rumah saya. Ejen tu pun bagilah gambar. Bagi gambar. Dapat gambar, kita pergi lantik ejen lain. Tolong jualkan pula rumah saya ni. Saya memang nak jual rumah ni. Ni gambar. Tak sedap lah. Sebab gambar tu ejen pertama yang tangkap. Takkanlah kita nak gunakan gambar yang dia tangkap untuk pas pula dekat ejen kedua. So benda ni boleh menyebabkan ketidakharmonian sesama ejen dan juga dengan owner juga. So tak baik. Kalau nak lantik ejen baru, tunggu eksklusif tadi dah tamat. Kalau ada lantik eksklusif lah. Kalau ada lantik eksklusif, tunggu eksklusif tamat dan beritahu, sorry sebab benda ni eksklusif dah tamat, cik pun tak dapat jual rumah ni, so saya nak lantik satu lagi ejen. Buat
elok-elok. Kemudian ejen kedua pandai lah dia pergi tangkap gambar. Kan? Takkan dia senang nak pergi iklan je, dia tak pergi tengok rumah. So, biar dia deal sendiri. Macam tu. Okay, so jangan pas-pas minta-minta gambar, lepas tu pas-pas ke ejen lain. So, tak sedap. Tak baik. Okay, ini satu lagi penting. Jangan silang. Hai MB, hai Siti Abdullah, Kak Mazwin, Azni. Hazmin pun ada. Hai Hazmin. Hai Irman. Irman is watching. I'm watching you too. Okay, jangan silang. Katalah dah lantik ejen. Ejen pertama tadi beria-ria lah bawa orang pergi tengok kan. Kita pula tak bagi kunci. Sebabnya mungkin kita duduk rumah tu kan. Ataupun rumah tu macam weekend house. Lepas tu ejen tu pun bawa lah orang pergi tengok rumah tu. Lepas tu orang tu yang nak beli tu masa sempatlah sembang-sembang dengan kita. Kita ni owner. Sempatlah sembang dengan kita. Cik. Kita deal direct lah cik. Boleh tak bagi saya diskaun sikit? Katalah harga rumah tu 300,000 kan. 300,000 kalau lantik ejen mungkin kena bayar 9,000 lebih termasuk SST. So cik bagilah saya diskaun. Bagilah less 10,000. Sebab kita deal direct lah. Tak payahlah ejen tu. Untung kat saya juga. Pada cik sama je. Lepas tu owner tu pun macam okey juga. Pas nombor telefon. Tak baiklah macam tu Kita ni nak buat untung daripada hartanah, biarlah berkat. Kak Baro, Kak Alif, Kak Non kan. Janganlah silang macam tu, tak baiklah. Owner ni, buyer ni dibawa oleh ejen. Ejen dah iklankan. Kalau kawan-kawan tuan-tuan nak tahu, kos iklan bukan murah. Bukan murah untuk kita letak iklan. Kalau mudah tu berbeza. Tengok dia punya macam apa. Dia ada package. Ada yang satu iklan RM15. Tapi iklan tu macam kena renew. Kalau letak satu iklan, lepas tu tak renew. Iklan kita dah tertolak ke bawah. Orang dah tak nampak. So kadang-kadang setiap seminggu dia orang cek renew balik. Bayar lagi RM5. Tu baru satu rumah. Kalau dia ada 10 listing, dah 150 seminggu. Kalau dia ada 20 listing dah berapa? 300. Itu baru kat mudah je. Dekat Property Guru, package ni lebih kurang paling murah. Tak salah saya 700 lebih. 700 ke 800 lebih. Setahun. So dia bayar. Lepas tu tengok pula dia ada kota pula. RM800 ni kotanya boleh letak berapa je Facebook ad. Dia panggil kredit. Ad kredit tu berapa banyak je. Kalau dah habis ad kredit dia kena top up duit pula. Itu kalau Property Guru. Kalau iProperty lagilah. Paling murah pun RM2,000 setahun. Ada pula feature kredit lah, ad kredit lah. Kalau ad kredit dengan feature kredit dah habis, kena top up duit lagi. So, agent spend banyak duit dekat advertisement. Jadi, kalau kita ni dah lantik agent dah bawa orang pergi tengok. Lepas tu kita nak silang pula sebagai owner. Tak baik lah. Janganlah buat macam tu. So, kita dah lantik agent, dia dah buat kerja dia. Okay, deal. Jangan macam tu. Okay? Boleh. Macam tu juga sesama ejen pun sama. Janganlah silang-silang. Pun satu lagi. Konon-konon nak kobrok. Kan? Bila dah bawa buyer kat sana, minta nombor telefon owner. Dah deal pula direct. Potong pula ejen yang pertama tadi. Tak baik jugalah. Kita kena ada Kak Baro, Kak Alif, Tanon. Kan? Keberkatan. Okey. Boleh? So, itulah dia 5 perkara. 5 perkara yang saya tekankan untuk malam ni. Tak boleh lama. Nanti korang boring pula. Alright, so saya nak buat ada ni. Hai Natasha, hai. Okay, Cik Sabri, Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Rohania, saya selesai jual rumah saya di Kuala Terengganu. Dah dapat bayaran tapi ada 2 isu. Satu, ejen ambil 3.5% dari harga jual. Sedangkan guideline sebut 3%. Okey. Kedua, saya tak dapat apa-apa dokumen dari pihak lawyer setelah 2 bulan. Apakah penjual memang tak dapat sign SPA ke? Alright. Baguslah. Ada Q&A. Wow. Alright. Yang pertama, Cik Sabri. Cik Sabri ni kita dah kenal lama kan? Cik Sabri kata dia dah jual rumah tapi ejen ambil 3.5%. Okey, bukan 3%. 3% ni sebenarnya kalau ikut akta
fakta dan dia macam standard lah, macam satu garis panduan. Tapi tak semestinya 3%. Tak semestinya wajib 3%. Mungkin lebih tinggi, mungkin lebih rendah. Bergantung kepada deal antara penjual dengan ejen pada masa lantikan tu. Okey, dalam kes Cik Sabri ni, cuba Cik Sabri fikir balik. Ada tak Cik Sabri ada sembang dengan dia berapa persen nak bagi dia? Ataupun ada tak dalam authorization to sell, borang memberi kuasa kepada dia untuk menjual tu, ada nyatakan tak dia boleh ambil 3.5%? Kalau ada menyatakan secara sebegitu, berbeli ataupun return, memang betul lah 3.5. Kadang-kadang ada owner macam ni, dia cakap, kau tolonglah jualkan rumah tu, aku nak 200,000 je. Selebihnya kau punya. Tak kisah. Yang penting aku nak 200,000. Kalau ejen ni berjaya jual 220,000, dia dapatlah 20,000. Bukanlah 3% kan. Dia dapat lebih lah sebab dia berjaya jual lebih tinggi. Kadang-kadang macam tu. Jadi Cik Sabri kena check balik. Kalau dalam authorization to sell tu mengatakan hanya 3% plus 6% SST, maknanya ejen tu salah. Dia tak boleh ambil 3.5. Kita boleh buat tuntutan. Kita tuntut balik extra. Tapi kalau ada dinyatakan ataupun pernah dicakap, yang tu memang tak boleh kata apalah. Mungkin kita yang tak perasan. Kadang-kadang kita main sains ni kan, rupanya ada tulis. Macam tu. So kena check balik. Kedua, tak dapat apa-apa dokumen daripada lawyer setelah 2 bulan. Okey. Sepatutnya lawyer akan bagi SMP, kopi SMP yang dah mati stamp. Kemudian sebagai penjual itulah, itu yang kita akan dapat. Kopi SMP. Kalau lawyer tak bagi, kita kena call, kejar dia, minta dia hantar. Memang ada juga lawyer ni kerja dah siap, dia dah sibukkan benda lain pula kan. Dia move on dengan file lain, so dia tak hantar kat kita. Saya pun ada juga yang dah setahun baru saya minta. Saya call lawyer saya. Bukan tak bagi lagi ke SPA tu? SMP tu kan tak bagi lagi ke? Dan dia hantar lah. Kita kena contact lah, kita kena minta SMP. Sebagai penjual lah. Kalau sebagai pembeli, lagi banyak dokumen yang kita kena dapat daripada lawyer. Kalau pembeli, kita kena dapat pertama SMP tadi. SMP kita kena dapat. Deed of assignment kena dapat kalau melibatkan deed of assignment. Lepas tu apa lagi yang loan agreement pun kena dapat. Dan ada dokumen-dokumen yang melibatkan loan lah. Kemudian salinan geran. Sebagai buyer wajib dapat salinan geran. Salinan sebagai penjual mungkin dah tak perlu kot sebab kita dah jual kan. So biarlah macam tu lah. Okey. Hai Cik Ni, hai Agus, hai Pija, hai Cik Nizam. Okey, dalam authorization letter disebut 3%, tapi lepas 3 tahun tak terjual dia charge 3.5. Dia memang cakap ke 3.5? Kalau dia memang cakap, Cik Sabri senyap je, maknanya dia setujulah. Tapi kalau tak dia cakap apa-apa, Cik Sabri fight lah. Kalau tak dia cakap apa-apa, fight. Tapi kalau pernah ada cakap, Cik Sabri pun senyap aja ataupun setuju, then kira on. Kadang-kadang dia cakap, kita senyap. Bila kita senyap, orang Melayu, orang tua kata diam tanda setuju. Dari segi lawnya memanglah diam tak bertunjuk, tak semestinya diam tu maksudnya setuju. Tapi kalau kita meneruskan juga deal tu, macam dia minta 3.5, kita pun macam entahlah senyap kan. Tapi dia terus je jual. Kita pun diam tak menghalang. So dikira macam implied. Allah Akbar. Saya dah lama meninggalkan undang-undang. Impliedly, kita telah impliedly bersetuju dengan syarat tu. Walaupun tidak dinyatakan secara bertulis ataupun secara verbal, secara directly. Tapi tindakan kita untuk meneruskan deal tu menunjukkan kita impliedly setuju, agree dengan terms-terms yang dinyatakan tu. Okey. Cik Sabri Hai. Ni bukan kakak senior ke? Kak Amy Hamisah. Hai. Ya Allah. Hai Agus. Alright, so 5 perkara. Saya nak buat quiz lah. Saya nak buat satu quiz. Siapa yang jawab, orang pertama jawab dekat situ. Okay. Saya kan ada buku. Saya kan terbit buku. Okay. Introduction sikit lah. Ni buku pertama saya, Beli Rumah ke Babung. Jangan tanya. Saya dah tak jual sebab dah habis stok. Tinggal 2 ketul ni je dekat rumah saya. Saya tak akan serah kat siapa-siapa dah 2 ketul ni. Inilah kenangan buku pertama yang saya terbitkan. Buku kedua saya Penyewa Hantu. Pun jangan tanya. Ni buku Penyewa Hantu tinggal 3. Tapi saya tak akan jual. Tinggal 3 dan tak akan jual. Saya punya
saya punya sejarah. Okey. Kemudian saya ada buat buku gaji 2,500 boleh beli 6 rumah. Buat untung dengan rumah sewa, supplement money dan juga tolong luluskan. So saya nak buat satu quiz. Siapa yang jawab soalan ni dengan betul, saya akan bagi buku yang terbaru lah. Tolong luluskan. Tapi bukan bentuk fizikal lah sebab leceh pula nak post ke apa. Saya bagi dalam bentuk PDF. Kalau betul jawapan tu, nanti bagi saya alamat email, saya akan bagi versi PDF buku ni. Peluh gila. Lupa nak ambil tisu. Redha je walaupun saya ni kacuk India, diam je lah. Lagipun ejen tu member sendiri. Tak ada kata apalah kalau dah redha. Tak apalah. Cik Sabri semoga ada rezeki lain kemudian kan. InsyaAllah. Okay, kejap. Saya dah buka aku ni. Okay. Soalannya. Soalan senang. 3 pihak ataupun 3 golongan ataupun 3 pihak lah yang boleh menjual sesebuah rumah. 3. Okey dah, 3 siapa jawab salah satu pun kira okey. 3 orang penerima lah. Right. Sebab mungkin ni satu. Ada tak yang nak jawab soalan ni? Saya nak bagi, tolong luluskan. 3 pihak ataupun 3 orang yang boleh menjual sesebuah rumah. Jawab dekat bahagian komen. Ada orang nak jawab tak? 3 orang. Hai Cik Rosnizam. 3 orang ataupun 3 pihak yang boleh menjual sesebuah rumah. Mula-mula tadi saya dah cakap. Ada 3 orang yang boleh menjualkan sesebuah rumah. Orang pertama adalah, orang kedua adalah, orang ketiga adalah. So, siapa? Siapa 3 orang tu? Ejen pelelong dan sendiri. Okey, betul Cik Syah. Bukanlah ejen pelelong, ejen. Ejen dan owner sendiri. Alright, betul Cik Syah. Nanti saya akan PM Cik Syah untuk minta Cik Syah bagi alamat email Cik Sabri pun betul. Ejen, pemilik dan pemaju. Pemaju? Okey, pemaju sebenarnya adalah pemilik. Ejen betul, pemilik betul, owner. Pemaju adalah pemilik sebab projek tu dia punya. Dia yang bina projek tu kan? Okey, betul Cik Sabri. Okey, satu lagi. Siapa yang berminat untuk dapatkan PDF version buku ni? Saya akan emailkan besok. Siapa dia? Tadi jawapan baru 2. Ada ejen, ada owner. Ada satu lagi yang boleh menjual sesebuah rumah. Deng 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 deng. Ada jawapan? 3 pihak yang boleh menjualkan sebuah rumah. Pertama, owner sendiri. Kedua, ejen. Dia boleh lantik ejen sama ada real estate negotiator ataupun real estate agent. Ketiga, siapa? Siapa dia itu? Mahkamah. Bukan. Mahkamah tu dah jadi kes lelongan. Mahkamah tu dia dah jadi macam lain. Itu dia dah jadi macam sebab rumah tu bila kita buat loan, kita cagarkan dekat bank, kemudian kita tak bayar bank. Jadi bila kita dah cagarkan, bank ada hak untuk melelong ataupun bank boleh minta mahkamah untuk lelongkan. Itu kira kes lelong. Ada lagi jawapan? Saya kira sampai 10 kalau ada siapa jawapan. Kalau tidak, kita ada dua pemenang. Allahu Akbar. Bank. Bukan bank. Bukan bank. Itu kes lelongan. Kes lelongan, ya bank. Sebab kita dah cagarkan property tu pada bank. Ini kes jual secara sukarela. Subsale. Pemegang kuasa. Pemegang kuasa adalah wakil kepada owner. Dikira sebagai owner lah. Waris. Waris adalah pentadbir biasanya kepada owner. Dia dikira bawah kategori owner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada jawapan lagi? 9,
10. Tak ada. Okey, tak apa. 2 pemenang kita dapat hari ni, Cik Syah dengan Cik Sabri. Cik Syah dengan Cik Sabri. Nanti saya bagi hadiah buku ini versi PDF. Orang ketiga adalah lawyer. Peguam. Peguam pun boleh menjualkan sesebuah property, sesebuah rumah. Cuma biasanya peguam ni dia tak agresif macam real estate negotiator sebab dia ada kerja lain. Dia ada kerja lain nak buat. Okey, satu soalan lagi. Yang ni kita nak bagi free buku Syahman pula. Buku Syahman. Buat untung dengan rumah sewa. Okey. Tiga orang pemenang. Cikgu mengajak anak murid main handphone. Ya, pada zaman PKP ni kita kena banyak main handphone. Okey, itulah dia norma baharu. Norma baharu 2020 adalah banyakkan bermain handphone. Hai Anis. Anis is watching. Anis, buku Anis ada kat sini. Tapi sekarang ni hadiahnya adalah buku Syahman. Okey, buku Syahman. Saya nak tanya satu soalan. Ini simple je soalannya. Kalau kita lantik seseorang, ya betul. Lawyer, ejen, pemilik. Betul Zawiyah. Okey. Tadi kalau kita lantik seseorang ejen sebagai eksklusif, boleh ke tak kita lantik seorang lagi ejen lain untuk tolong jualkan rumah kita? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kita dah lantik seorang ejen sebagai eksklusif. Boleh tak kita lantik ejen yang kedua untuk jualkan rumah kita? Boleh atau tidak? Hadiahnya ini. Buku ini versi PDF. Wan Muhammad Ikram, boleh. Salah. Tak boleh. Cik Syah betul. Tak boleh. Je Zarina. Wow. Ina. Ina, kerana permintaan kamulah saya online malam ini. Sebab kata nak malam kan. Malam-malam saya ayam tudung. Sebab nak buat live malam. Selalunya malam comot-comot je. TV buat kerja kan. Tapi demi Ina, saya online live malam ni. Tidak. Okey, terima kasih. Okey. Dah cukup. Kita dah dapat jawapan. Okey, 4 orang cukup. Cik Syah kata tak boleh. Ina, Muzaidi dengan Amy Hamisa. Okey, nanti lepas habis live nanti saya akan message. Minta bagi alamat email, saya akan bagi hadiah benda ni. Buku ini dalam bentuk PDF lah supaya senang nak hantarkan. Bolehlah baca dalam notebook masing-masing. Tapi dapat buku PDF ni janganlah pergi serah kat kawan-kawan pula kan. Aku dapat ni PDF version. Tak payahlah beli dah kat kedai. Kan? Ambil je lah yang ni. Janganlah. Tak baiklah macam tu kan. Kalau kawan nak beli tu, suruhlah. Nak baca tu, suruhlah dia beli. Jangan pula pergi jual juga dekat Shopee ada juga kan. Ebook saya dah kena. Saya beria lah buat ebook PDF. Lamalah tu cerita tahun. Ebook tu saya buat tahun 2012 kot dulu. Saya buat. Lepas tu, tiba-tiba tahun ni saya tengok ada orang letak kat Shopee jual RM1 kot. Ada dua isu tu. Pertama, sebab dia mempiratekan saya punya ebook PDF saya tadi. Dia pergi pirate, dia pergi jual balik. Keduanya dia pergi jual ke RM1. Apa? Dia ingat ebook saya ni nilai RM1 je ke? Kan? Okey. So, itu saja untuk hari ni, sesi hari ni. Hai, Karul Anwar. Semoga memberi pencerahan dan sedikit info kepada kawan-kawan yang mendengar. InsyaAllah, nanti saya boleh live lagi. Apatah lagi bila dah ada ring light. Tengok sekali lagi kita demo Post je kat ni. Okay. Next time kita post buku fizikal. Hari ni kita bagi PDF dulu. Okay, ni sempena ada ring light baru beli tadi. So, gigih lah kan. Saya pergi live malam ni sebab nak tunjuk kat korang. Bila ada ring light jadi macam ni. Kalau tak ada ring light jadi macam ni tau. Ini kalau tak ada ring light. Kalau ada ring light macam ni. Nampak tak? Lepas tu ring light tu boleh tukar warna. Warna merah, warna kuning-kuning sikit. Warna biru. Saya pilih warna biru sebab macam kena pula dengan warna tudung.
Cik Zawiyah yang suka hard copy. Okay, next session saya bagi buku hard copy punya. Next. Malam ni bagi relax dulu. Kita bagi PDF dulu. Boleh? Boleh? Deal. Cantik. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana mendengar. Ya Allah, terharunya saya. Kan, seronok saya tengok ada orang tengok saja. Saya merajuk sebab saya cakap seseorang. Yang mungkin terpaksa tengok pun adik saya katnya nak ambil hati. So, terima kasih. Semoga lepas ni insyaAllah kalau nak jual rumah nanti dah tahulah apa rules dan etika yang perlu. Macam nak cari ejen yang fokus kat kawasan tu lah. Kalau tuan-tuan duduk dekat Batu Pahat ke kan, duduk dekat Meru ke, duduk dekat Ipoh ke, so carilah ejen yang memang base kat situ. Tak payahlah cari ejen jauh-jauh, susah juga. Diorang pun mungkin tak berminat ataupun diorang pun rasa susah sebab setiap kali nak tengok, nak bawa orang tengok kan kena travel jauh kan. So carilah dekat sikit. Okay, terima kasih. Allah, Herlina. Saya dah nak habis dah, Herlina. Saya dah nak habis. Nanti kita jumpa lagi, Herlina. Thank you very much. Okay, okay, deal Cik Zawiyah, deal. Next session insyaAllah. Saya sikit saya nak sebelum saya tamatkan sesi ni, saya ada satu hajat sebenarnya. Saya nak buat satu challenge. So selepas saya berjaya buat challenge ni, saya harap kawan-kawan ada yang sahut challenge saya. Challenge saya ialah saya nak buat satu cabaran membaca buku selama 3 jam tanpa henti. Berhenti setakat minum air, makan-makan cekedis, macam tu kat rumah okey lah. Saya nak buat satu challenge baca buku selama 3 jam. Dan saya akan tunjuk supaya sebagai bukti, saya akan buat Facebook Live. So dalam 3 jam tu, korang tengoklah saya baca buku. Korang nak pergi bekerja ke, nak pergi buat susu anak ke, tak apa, buat. Tapi dalam tempoh 3 jam tu, tengoklah balik. Oh okey, betul lah. Rania ni masih baca buku lagi. So itu challenge saya, itu cabaran yang saya nak buat. InsyaAllah, saya tengok, saya memikirkan mungkin nak buat dalam masa esok or lusa. Kalau ada saya buat Facebook Live dalam sehari 2 ni, mungkin saya buat challenge tu. Saya saya dah dalam beberapa buku dah ada dalam kepala saya yang saya cadangkan nak baca. Tujuannya kenapa saya nak buat challenge ni adalah kita nak galakkan lebih ramai orang membaca buku. Terutama semasa PKP ni kan. Masa PKP ni dah tak boleh nak travel, tak boleh nak bercuti, tak boleh nak pergi Langkawi kan, nak pergi Kamera Highland tak boleh. Nak pergi Kundasang tak boleh kan. Selangor pula kes dah melampau pula hari ni, 1000 lebih. Jadi duduk rumah baca buku. Jadi itu yang kita nak buat. Kita buat satu cabaran. Saya buat dulu. Saya berjaya. Kalau saya berjaya buat, saya harap ada kawan-kawan yang terima challenge saya ni. 3 jam kita membaca di rumah. Okay. Tapi kalau percubaan saya gagal, manalah tahu kan. Tiba-tiba percubaan saya gagal, saya kena cek beret pula ke hari tu. Saya akan buat lagi sekali, akan ada percubaan kedua. Macam tu. Sehinggalah saya berjaya buat benda ni. Okay? So, tengoklah insyaAllah. Kalau ada rezeki besok, kalau tidak lusa. Antara 2 tarikh ni lah, saya akan buat challenge membaca buku selama 3 jam. Boleh? Jenis bacaan tak kisah, Ina. Tak kisah. Komik boleh, puisi boleh, novel boleh. Buku non-fiction pun boleh. Macam ni kan. Buku panduan rumah lah, apalah. Tak ada masalah. Tak kisah. Asalkan buku. Komik pun boleh. Gila-gila pun boleh. Kan? Gila-gila komik, gila-gila pun boleh. No problem. Asalkan buku. Hai, Fairul Fauzi. Fairul Fauzi ni macam budak universiti tu kan? Budak Ekem. Hai. Mari. Ya, Timi. Sekarang Selangor masa PKPB saya tak sempat lari ke Melaka lagi. Sebab Melaka baru tu PKPB kan. So sekarang ni saya sangkut sikit kat Selangor. Saya tak jadi orang Melaka lagi. Okey. Cik Manan, terima kasih wujud. Terima kasih wujud. Ya Allah, hai bahasa aku. Terima kasih menonton. Terima kasih hadir. Saya dah nak habis dah ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ingat InsyaAllah. Nanti bila ada saya live, datanglah lagi tengok kan. Sempena saya ada ring light kan. Tengok demi korang saya beli ring light. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Semoga malam ni semuanya tidur dengan lena kan. Tidur dengan nyenyak, rehat. Besok boleh mulakan hari penuh bersemangat dan menyelamatkan kerja-kerja yang kita perlu lakukan. Okey, Assalamualaikum semua. Bye.